Okay, saya akan berikan jawapan yang bertulis yang lengkap. Okay, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar. Terima kasih, Tuan Speaker. Isu tabung haji semakin panas. Soalan nombor 9, mohon diulas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Tabung Haji Plantation Berhad, THP merupakan anak syarikat Lembaga Tabung Haji yang telah disenarai awamkan pada tahun 2006 dengan tujuan menguasai sektor-sektor peladangan dan komoditi agar matlamat memperkasakan ekonomi ummah tercapai. Bermula dengan keluasan ladang seluas 15,746 hektar, kini Tabung Haji Plantation memiliki ladang seluas 100,976 hektar pada akhir tahun 2017 melalui 19 buah anak syarikat. Laporan tahunan Tabung Haji Plantation Berhad menunjukkan bahawa prestasi Tabung Haji Plantation Berhad agak memberangsangkan berdasarkan petunjuk kewangan yang agak kukuh dengan mencatat keuntungan saban tahun sehingga tahun 2017. Keputusan untuk menjual 14 buah anak syarikat Tabung Haji Plantation Berhad yang memiliki ladang berkeluasan sebanyak 76,957 hektar bersamaan dengan 76.2% daripada jumlah keseluruhan ladang milik anak syarikat Tabung Haji Plantation Berhad telah dibuat oleh kerajaan dahulu di bawah Pakatan Harapan, iaitu pada bulan Ogos 2019. Dengan persetujuan penjualan 14 buah anak syarikat ini, keluasan ladang Tabung Haji Plantation iaitu 100,976 hektar akan berkurangan sebanyak 76.2% kepada 24,000 hektar sahaja. Mengikut semakan Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, daripada 14 buah anak syarikat ini, 4 daripadanya adalah syarikat yang mencatatkan keuntungan, iaitu THP Ibok, THP Pelita Sadong, THP Pelita Gedong dan Hydroflow. Keputusan untuk menjual ladang-ladang ini telah dibuat semasa harga minyak sawit mentah CPO mengalami kejatuhan yang serius, yang mana menyebabkan anak-anak syarikat Tabung Haji Plantation ini mengalami kerugian. Kejatuhan harga minyak sawit mentah ini adalah disebabkan oleh tindakan-tindakan kerajaan terdahulu yang tidak menjaga hubungan dagangan dengan negara China dan juga India, yang akhirnya menyebabkan ekspor sawit kita jatuh mendadak. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelupusan 70% kepentingan equity di dalam THP YT Plantation Sdn Berhad kepada TDM Berhad anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu sedang dimuktamadkan dan penjualan tersebut adalah pada harga pasaran. Keluasan ladang THP YT ini adalah sebanyak 2,594 hektar, iaitu bersamaan 2.5% dari keluasan keseluruhan ladang. Manakala pelupusan Bumi Surya Ventures Sdn Berhad dan Maju Warisan Mas Sdn Berhad melibatkan keluasan sebanyak 6,514 hektar kepada syarikat bukan Bumi Putra, iaitu Tamako Plantation Sdn Berhad, juga sedang dimuktamadkan. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, syarikat Tamako Plantation Berhad ini dimiliki oleh bukan Bumi Putra yang diteraju oleh ahli lembaga pengarah seperti berikut: Lim Sing Hua, Lim Chun Leng, Lim Wai Fong, Lim Chung Siang, Lim Ban Long. Penjualan Bumi Surya Ventures dan Maju Warisan Mas ini sedang menunggu kelulusan daripada unit perancang ekonomi, sama ada harga jualan tersebut adalah pada harga pasaran ataupun tidak, dan sama ada pelupusan tersebut akan memberi impak kepada perancangan jangka panjang dan keuntungan THP Plantation. Setelah Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan pada Februari yang lepas, keyakinan pelabur semakin meningkat dan harga minyak sawit mentah kian memulih disebabkan hubungan dengan antarabangsa kembali terjalin. Justru Jabatan Perdana Menteri akan menilai semula keputusan penjualan ladang secara besar-besaran ini sama ada ia wajar ataupun tidak. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di zaman Kerajaan Perikatan Nasional memikul tanggungjawab sebagai penjaga amanah kepada pendeposit tabung haji dan akan sentiasa berusaha melindungi kepentingan pendeposit dan aset-aset lembaga tabung haji dan umat Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Perdana Menteri, jawab begitu jelas dan kurang-kurangnya seiring apa yang Baring cakap semalam. Saya pun terkejut, kata ekonominya memberangsangkan tetapi aset dijual. Alasannya kerana harga kelapa sawit jatuh. Kalau macam itu mudah sangatlah dari kerajaan, tak ada kata jual. Jadi saya nak tanya, apakah benar
bahawa penjualan aset-aset tabung haji plantation kepada Tamako ni mengikut harga pasaran ataupun tidak. Semalam Balin kata harganya patut mahal, tapi dia jual dengan harga yang lebih murah kerana ada arah-arah tertentu. Saya nak tahu tu. Tapi bila nama banyak lim-lim ni, Nasabil Lim Guan Eng ni mesti kawangan. Kalau tidak dia pun dalam syarikat tu kali. Terima kasih kepada soalan tambahan Tajung Karang. Berkenaan dengan penjualan aset-aset tabung haji ini, nilai oleh jurunilai C.H. William pada Disember 2018 adalah sebanyak 280 juta. Nilai oleh JPPH pada April 2020 adalah berjumlah 224 juta. Sebelum diminta nilai semula oleh THP Plantation dan diturunkan kepada 198 juta. Harga jualan kepada Tamako ialah berjumlah 170 juta. Adalah lebih rendah daripada nilai JPPH dan juga jurunilai bebas. Berdasarkan pakej penjualan hutang, berdasarkan kepada pakej penjualan juga hutang BSV kepada THP Suria Mekar sebanyak 240 juta juga telah dihapus kira, yang memberi manfaat besar kepada pembeli iaitu Tamako Plantation Sdn Bhd. Pada masa ini kelulusan terhadap penjualan syarikat-syarikat ini masih lagi di perangkat pertimbangan EPU bagi mendapatkan kebenaran, kerana sebarang jualan kepada syarikat bukan Bumiputra mesti diluluskan oleh pihak EPU dan masih lagi dalam pertimbangan kerajaan. Soalan tambahan kedua. Tuan Speaker. Parit Buntah. Yang Berhormat Parit Buntah. Pendek je 30 saat. Ya. Tak nak ceramah Yang Berhormat. Tak ada ceramah. Saya hanya nak minta penjelasan daripada Timbalan Menteri kerana sebahagian besar daripada fakta dia itu agak mengelirukan. Pertama ialah tentang soalan penjualan itu perlu dirakamkan di sini bahawa isunya bukan isu penjualan aset, tetapi Menteri dan timbalannya kena jujur untuk menjawab kenapakah aset itu semua dijual. Saya ada fakta menyatakan bahawa TH Plantation hutang dia membengkak. 2018 1.24 bilion, 2019 1.29 bilion. Yang itu tidak disebut oleh Menteri. Yang kedua, aset tidak mendatangkan hasil sehingga menyebabkan pendapatan jatuh kepada 24%. Ini semua nanti dulu. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah fakta-fakta ini semua betul? Tahun 2012 hingga tahun 2014, TH Plantation bawah Barisan Nasional secara agresif telah beli tanah daripada hanya beberapa 15,000 hektar, 50,000 hektar kepada 100,000 hektar, dan sebahagian besar daripada tanah itu tidak ditanam. Kos produk untuk menanam itu telah meningkat, menyebabkan tabung haji plantation mengalami hutang. Jadi saya minta kepada Menteri untuk jujur untuk memberi jawapan supaya tidak dijadikan isu TH Plantation ni isu politik, tetapi ianya isu transaksi. Dan saya akan serahkan kepada Menteri, EPU akan buat keputusan. Kalau rasa tak nak jual sebab boleh tanggung hutang, silakan. Tapi kalau ia soal transaksi, soal hutang yang meningkat, maka saya menyerahkan kepada kebijaksanaan EPU, dan saya rasa Menteri kena jujur dan adil memberikan jawapan kepada soalan tersebut. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Soalan yang panjang lebar daripada Parit Buntah, Mantan Menteri. Terima kasih. Untuk makluman ahli yang berhormat, laporan kedudukan tabung haji plantation bermula daripada 2015 setakat rekod yang ada pada saya, dan rekod ini telah dibentangkan di Parlimen dan disahkan oleh Jabatan Ketua Audit Negara. Untuk 2015, keuntungan dicatatkan oleh THP sebanyak 18,714. Keuntungan tahun 2016 127,296. Keuntungan tahun 2017 hutang, saya tanya sebab hutang. Untung kalau hutang tinggi, kos operasi tak akan dapat ditanggung oleh TH Plantation. Dengarlah dulu Yang Berhormat. Jangan bagi jawab. Yang Berhormat, kita tidak boleh berbahas semasa pertanyaan. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tahu dia tak suka mendengar data-data ini.
Tahun 2017, tabung haji plantation mencatat keuntungan 60,990,000. Bermula peralihan kuasa zaman PH ambil alih 2018, kerugian 678 juta. Dan pada 2019, kerugian 245 juta. Berkaitan dengan hutang-hutang yang menjadi beban kepada TH Plantation, kita memahami akan keadaan itu. Tetapi setelah semakan dibuat, 75% daripada hutang-hutang TH Plantation itu adalah daripada parent company, daripada tabung haji. Maka dengan penjualan aset-aset ini tidak akan menyelesaikan jumlah hutang yang begitu beban kepada TH Plantation. Sebaliknya, perlu ada kepada satu konstituran semula berkaitan dengan hutang-hutang yang membebankan terutamanya cash flow yang menyebabkan tabung haji plantation. Adapun soalan yang berhormat yang berkaitan dengan ada unplanted area yang terlibat dengan 6,500 hektar yang nak dijual kepada Bumi Suria kepada Tamako itu, yang berhormat, penilaian membuat bahawa daripada jumlah unplanted area itu nilainya RM4,500 untuk 1 hektar bersamaan dengan 2.5 ekar. Terlalu murah yang berhormat. Tanah kosong 4,500 hektar. Saya ingat ahli-ahli dewan semua boleh pakat beli 1 hektar seorang kerana nilainya hanya 4,500. Soalan yang penting di sini ialah mengapa terlalu rushing untuk menjual kepada syarikat ini sedangkan proses pemulihan terhadap harga komoditi yang merupakan instrumen utama kepada TH Plantation ini sedang memulih dan kerajaan berpandangan penjualan ini yang banyak perkara-perkara yang perlu diteliti semula masih lagi dalam peringkat penelitian dan tidak mustahil bahawa kerajaan akan menilai semula untuk membatalkan penjualan syarikat ini. Terima kasih Yang Minta Berhormat. daripada tuan. Yang Rakyat Berhormat. Sabah pun mahu tahu. Ada juga. Maaf, anak Yang tanah. Berhormat. Maaf, Ya, senang jual jam harta telah je. tamat 11.30. Maaf. Tak ada duit, kita boleh tambahlah sikit. kita tidak boleh melangkaui masa untuk pertanyaan. Yang Berhormat, minta maaf. Ini